semua program-program yang dihasilkan oleh kerajaan untuk menambah baik perkhidmatan awam, khusus untuk menghala kepada objektif negara dalam pembangunan dan perindustrian, dan di mana engine of growth ataupun peranan yang penting akan dimainkan oleh sektor swasta, dan sektor swasta itu memerlukan kerajaan yang cekap, yang pentadbir yang cekap, yang efisien. Sebab swasta bila hendak membina kilang, dan menjalankan perusahaan, hotel dan apa jenis perniagaan sekalipun, dia memerlukan kelulusan, memerlukan lesen, memerlukan tapak dan sebagainya. Dan dalam segala aspek, semua proses penubuhan kilang itu, dia akan berhadapan dengan agensi kerajaan. Dari mulanya kelulusan itu sehinggalah lesen, dah dapat lesen, nak renew lesen dan sebagainya, dia akan berhadapan dengan agensi kerajaan. Dan tentulah dari sini, jika sekiranya agensi kerajaan itu lembab, tidak cekap, ambil masa yang panjang, bila jawab telefon dia gagap-gagap nak jawab, ada soalan ditanya dia tak tahu nak jawab, bila dia memerlukan satu maklumat, dia tak tahu siapa nak tanya dan sebagainya, itu asas dia ISO 9000 ini, dia nanti akan menyatakan melalui proses dokumentasi ini apa tanggungjawab pengurusan, apa tanggungjawab staf-staf dalam organisasi, apa tanggungjawab section-section dalam organisasi dan sebagainya. Mereka yang menampilkan diri untuk dilihat diperiksa dan disertify dalam konteks ISO 9000 ini. Jadi mereka akan lebih jelas, tugas dia akan lebih jelas, objektifnya akan lebih jelas, dan ini memungkinkan sektor swasta mungkin akan lebih berpuas hati. Sektor swasta sebagai pelanggan utama kerajaan dan pendapatan awam akan puas hati akan memberikan usaha tadi, usaha kita untuk meningkatkan pentadbiran ke arah yang lebih baik supaya kemudian di sektor awam mengadakan fungsi swasta itu betul-betul akan berhasil dengan baik dan menuju kepada matlamat negara. Saya ingin tanya betul Yusof kan, bahawa betul lah di atas kertas semuanya nampak elok kan, kita baca sekeliling apa yang dibuat kan. Tapi barangkali berdasarkan pengalaman sendiri yang terlibat dalam melaksanakan sistem pengurusan ini di sektor swasta kan, apakah cabaran, rintangan, halangan terbesar yang perlu dihadapi untuk menjayakan sistem ini supaya dia diterima, semua dipahami dan sebagainya? Ya. Memang buat pada mulanya di dalam kita memperkenalkan diri standard yang ISO 9000 ni di pangkat awal, memang kita mendapat sambutan yang amat dingin sekali. Kita perkenalkan di dalam tahun 1987. Tahun 1988 cuma baru ada 5 syarikat yang muncul, yang dapat kita beri izin, dan seterusnya ada 10 gitu. Jadi kesangsian tu sentiasa ada, sebab benda ni adalah pada waktu itu adalah sesuatu yang baru, dan sehingga sekarang pun di dalam survey yang kita laksanakan ni boleh dikatakan lebih kurang 40% daripada responden mengatakan mereka mempunyai masalah untuk melaksanakan sistem kualiti ni. 40% lebih kurang mengatakan bahawa mereka mempunyai masalah di dalam mendokumentasikan prosedur-prosedur mereka ataupun kualiti manual mereka. Dan lebih kurang 40% juga mengatakan mereka mempunyai masalah berkenaan dengan interpretasi, dan juga mereka mempunyai masalah dari segi orang kata resources, kaki tangan yang tidak mencukupi ataupun kaki tangan yang berpengetahuan berkenaan dengan sistem ini tidak ada. Jadi ini adalah beberapa masalah yang mereka hadapi, dan bagi kita yang lebih penting adalah bahawa pelaksanaan sistem ini dilaksanakan dengan cara yang betul. Tidak hanya kalau standard itu memerlukan satu dokumen, kita hanya buat dokumen. Hanya setakat syarat untuk memenuhi standard, untuk memenuhi keperluan. Tapi yang lebih penting untuk kita dapat menikmati faedah daripada pelaksanaan itu adalah bahawa kita melaksanakannya dengan betul. Iaitu kita di semua peringkat, daripada peringkat pengurusan tertinggi sehinggalah ke peringkat yang terbawah di dalam organisasi berkenaan, perlu menghayati sistem ini.
Kalau tidak, mereka itu hanya boleh dikatakan melaksanakan sistem tetapi tidak dapat merasai faedahnya. Jadi itu amat pentinglah bagi kita. Jadi Dr. Yusof ini bukan soal kesangsian, kecurigaan, masalah kaki tangan yang tidak memahami, apalagi menghayati sistem pengurusan berkualiti ini, Datuk. Jadi pengalaman awal Datuk lah kan, barangkali mampu terlibat langsung dalam melaksanakan skim ini kan. Jadi boleh ceritakan pengalaman awal peringkat ini. Yalah, jadi sebenarnya program kualiti, program ISO 9000 ini dia memerlukan pemikiran yang luas dan fokus, minda yang terbuka, dan ada yang sebut perubahan paradigma dan sebagainya. Jadi mestilah suatu perubahan yang nak didatangkan itu, terutama dalam konteks ISO 9000 ini yang menggenakkan perubahan yang begitu besar, begitu meluas dan sebagainya. Dia tentulah memerlukan kesabaran dan kegigihan dalam kita memberikan kesedaran, promosi dan sebagainya. Itu sebabnya latihan memang ditekankan ya. Dan latihan ini yang dijalankan terutama oleh insan dan mampu juga menjalankan latihan dan agensi-agensi yang lain. Kita juga menyarankan latihan dengan swasta, dengan konsultan dan sebagainya. Perlulah satu sesi latihan yang menyeluruh daripada atas ke bawah. Dan semua dalam agensi itu mestilah diberikan pendedahan yang sewajarnya. Jadi jika ada mereka yang ragu-ragu sebagainya itu, permulaannya memanglah itu kita jangkakan, kerana perubahan ini memang besar dan memerlukan bukan saja pemahaman dan juga pengetahuan teknik dari skill dan sebagainya yang diperlukan, terutama sekali apabila kita melaksanakan elemen-elemen ISO 9000 dan 20 elemen yang tadi disebut tadi memerlukan satu perancangan yang baik, yang rapi dan juga pelaksanaan yang gigih, saya berterusan step by step mengikut perancangan. Jadi lambat laun nanti dengan adanya program-program ini saya berterusan, kita akan menimbulkan segala kebaikan yang telah pun kita laksanakan dan kita sediakan. Jadi Datuk sebut bahawa ada peranan swasta dalam hal ini kan, barangkali kalau tidak apa peranannya kan. Memang tiba ISO 9000 sekarang di dunia ni sedang berkobar-kobar. Lebih-lebih lagi dengan pengumuman yang kerajaan juga akan mengambil bahagian. Itu telah pun saya rasa memberi satu gambaran pada konsultan yang market itu sekarang sedang luas dan ini adalah peluang yang baik. Tetapi sebagai konsultan mereka mesti melihat kenapa ISO ini perlu dikaji di pihak kerajaan, bukan setakat mendapat certification saja, tapi perlu lihat dari segi mempertingkatkan prestasi pihak kerajaan supaya kalau mereka itu dapat memberi khidmat seperti yang dijaminkan itu. Jadi dengan gabungan pihak swasta, Malaysia ini akan berjaya. Dan kita sekarang ni tidak boleh tunggu dengan lamanya. Kalau boleh kita cepatkan cycle time itu, kita pertingkatkan usaha. Jadi di sini saya rasa kita perlu ada komitmen, involvement dan juga mempelajari segala metodologi yang ada dalam kualiti. Jadi dengan ada komitmen itu, saya rasa itu sangat penting dari segi implementasikan. Apakah ada dalam pintas untuk menjayakan ISO 9000 dalam perkhidmatan awam? Kalau untuk pengalaman kirim lah. Sebenarnya kalau ikut pengalaman kita, tidak ada jalan pintas untuk kita melaksanakan sistem pengurusan kualiti mengikut ISO 9000 dengan cara yang baiklah, dengan cara yang betul sehingga kita dapat menikmati faedah dia. Bagi kita, seperti yang saya katakan tadi, amat penting bahawa kita melaksanakannya dengan cara yang betul. Jadi kita terpaksa melaksanakan secara menyeluruh dan secara peringkat demi peringkat, sehingga saya katakan semua di dalam organisasi berkenaan dapat memang menghayati sistem berkenaan. Jadi